وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد أمته إلى الإيمان وخوفها من المخالفة الملكتين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وثبت لساننا واهد قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب يسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تجعل سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Alhamdulillah. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sama-sama sekali lagi diberikan peluang, dibukakan ruang untuk kita sama-sama terus mengimarahkan mana diri kita dengan ibadah, amalan-amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan diberikan kemenangan, kejayaan kehidupan kita di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada malam ni kita sambung lagi. Yang lepas kita telah membicarakan tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelebihan-kelebihan orang yang duduk di dalam majlis zikir, orang yang duduk dalam majlis ilmu, yang duduk dalam majlis padanya perhimpunan
yang duduk dalam mana makdubatullah, hidangan Allah Ta'ala, ataupun duduk pada taman-taman syurga, min riyadil jannah. Jadi pada malam ni kita nak lihat pula tentang kelebihan kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Satu kalimah yang amat besar nilai. Khaffifu fil lisan wa thaqilu fil mizan. Yang amat ringan pada ucapan lidah kita, tetapi dia adalah merupakan satu perkara yang amat berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, pada neraca Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimah tauhid, kalimah yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada aku, melain akulah Allah Ta'ala. Jadi bagi kita hamba ni, kalimah ini telah diucapkan oleh seluruh makhluk, seluruh makhluk Allah Ta'ala. Mana jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, apa sahaja yang ada, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kalimah la ilaha illallah, yang mana sama ada kita faham ataupun kita melihat ataupun kita mendengar akan bahasa ataupun kalimah tauhid ini. Baik, jadi kita lihat beberapa hadis Nabi SAW, iaitu tentang kalimah la ilaha illallah ni, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, dan juga riwayat-riwayat daripada para muhaddisin, mana dikutip daripada kitab-kitab yang mu'tabar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi 'ilmihi fid darain. Sawabu kalimat tauhid la ilaha illallah. Mana kalau disebut tentang kalimah tauhid, ialah kalimah apa? La ilaha illallah. Ataupun mana kita sebut kalimah tauhid, selain daripada kalimah tauhid, dia juga dinamakan dengan kalimah tahlil. Mana tahlil itu ialah kalimah la ilaha illallah. Mana kalau kita orang minta buat kenduri, buat tahlil, tolong baca tahlil. Tahlil itu bukan erti makan. Makan tu nombor 100. Bila kita buat tahlil, ada bacaan-bacaan yang tertentu, yang telah kita dapat daripada orang-orang alim, yang dapat daripada orang-orang yang soleh. Mereka melakukan, mengamalkan, sampailah kepada generasi ke generasi, keturunan ke keturunan, sampai kita hari ini. Bila sebut tahlil itu mana kenduri arwah, itu kita orang kampung. Bila kita kata buat tahlil, nak buat kenduri arwah. Tapi sebenarnya tahlil itu ialah, kalau kita buat dengan bacaan-bacaan yang tertentu, kalau tak ada kalimah la ilaha illallah, maka dia tidak dikatakan sebagai tahlil. Tidak sempurna bacaan tersebut, tidak sempurna mana kita kata ucapan ataupun majlis tersebut apabila mana kita tidak mengucapkan dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah ini adalah merupakan kalimah tauhid. Kalimah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan daraballahu mathalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan satu perumpamaan. Satu perumpamaan apa? Iaitu Allah kata kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah ni kata Ibnu Abbas dan selain daripadanya ialah kalimat yang thayyib. Ya, kalimah yang paling baik, kalimah yang paling mulia, kalimah yang paling suci, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimah la ilaha illallah ini adalah seperti Allah kata kasyajaratin thayyibah. Ya, seperti satu pohon pokok yang amat cantik, pokok yang amat baik. Ya, pokok yang amat bagus. Yang mana asluha sabit. Dia punya batang dia, akar dia, tunjang dia adalah mana tegap, kukuh. Wa far'uha fis sama, dan dia punya ranting-ranting dia, dahan-dahan dia menjulang sampai ke langit. Kemudian Allah kata tu'ti ukulaha kullahin, diberikan mana buah-buah yang enak, yang makan keseluruhan hina, mana semua orang dapat makan benda tu, semua orang dapat benda tu makan. Ini perumpamaan kalimah tauhid. Mana satu pokok yang besar, yang tunjang dia agak kukuh, kena tiup angin pun dia tak tombang, tak apa, dan dia punya dahan-dahan dia, ranting kayu-kayu dia, kemudian dia punya daun-daun dia menjulang ke langit. Buah-buah dia Allah berikan kepadanya makan, yang semua orang boleh ambil, semua orang boleh makan. Semua orang boleh capai, semua orang boleh makan, tak kira lah mana siapa saja. Ini umpama dia, umpama macam tu. Hinim biizni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu, dengan izin Tuhan. Jadi ini antara kalimah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kalimah tauhid ni semua orang boleh ambil. Semua orang boleh gunakan, semua orang boleh pakai. Tapi dengan biizni rabbiha, dengan izin Tuhan. Mana ada orang yang boleh ucap kalimah la ilaha illallah, orang yang bukan Islam, tapi tidak diizinkan menjadikan kalimah tauhid di dalam hati dia. Dia cuma lafaz di lidah. Ada orang Cina, ada orang yang duduk dekat masyarakat kita orang Melayu boleh sebut Allah, engkau ni sebut Allah. Dia kata la ilaha illallah, kau ni nak jadi apa? Tapi duduk dekat masyarakat Islam, tapi dia punya kalimah itu tanpa bighairi biiznillah, dia tidak ada hidayah. Dia cuma lekat dekat lidah, tak sampai kepada lubuk hati dia. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan tentang kalimah yang amat-amat baik, yang teramat baik. Tidak ada kalimah yang paling baik dalam dunia ni, dalam alam ni, tidak ada kalimah yang paling baik melainkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita lihat di mana para sahabat, ucapan mereka ni sikit-sikit subhanallah, la ilaha illallah, ayat keluar ayat Quran, mana sebab dia dah jadikan sebatian mana kalimah tauhid ini di dalam kehidupan, di dalam menjadikan kalimah ini mendarah daging. Macam kita kata orang melatah tu dia jadi orang darah daging lah. Apa sikit mak kau, bapak kau, macam-macam lah. Mana kita nak jadikan kalimah ini mana sebagai kalimah yang mendarah daging. Mana bila kita kata bahawa bila kita melatah, itulah kalimah yang terucap. Kita berjalan, itulah kalimah yang kita ucap.
Ya, bila kita duduk, itulah kalimah yang terkeluar daripada bibir, daripada lidah, yang sentiasa menyebut akan kalimah tauhid. Jadi ini kalimah, Allah kata kalimatan thayyibah, kalimah yang amat baik, baik. Jadi kita lihat akan beberapa hadis Nabi SAW tentang kalimah ini, yang disebutkan oleh Nabi tentang bagaimana kalimah ini adalah kalimah yang boleh memberikan impak di dalam jiwa, hati, dan boleh membawa kepada kebahagiaan akhirat, yang Nabi telah sebutkan, khaffifu fil lisan wa thaqilu fil mizan. Dia amat ringan pada ucapan, tetapi dia amat berat pada timbangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika ala hadith ashaddun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi rawahul Bukhari wa qala hadis sahih. Daripada riwayat daripada Imam Bukhari, hadis yang wajib kepada kita untuk mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, satu ketika qultu, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas, siapakah di kalangan orang yang bahagia, manusia yang bahagia, yang akan mendapat syafaat kamu di hari kiamat ya Rasulullah. Mana Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, aku nak tanya sikit boleh tak? Nabi kata apa? Siapakah orang yang nanti di kalangan manusia yang bahagia, orang yang akan bahagia, yang dapat syafaat engkau nanti pada hari kiamat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu ya Abu Hurairah. Nabi kata apa? Abu Hurairah, aku sangkakan tak ada orang yang bertanya, alla yas'alani an hadzal hadis. Tak ada orang yang tanya benda ni. Tak ada orang yang mempersoal ataupun yang bertanya kepada aku tentang persoalan ni, illa melainkan mana awala, melainkan engkau yang mula-mula tanya. Engkau yang mula-mula tanya tentang siapakah orang yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia nanti ke akhirat yang akan mendapat syafaat itu. Lama ra'aitu min harsika ada hadis. Aku dah lihat banyak dah orang tanya tentang pada aku ni, tapi tak ada pun orang nak tanya, masa tanya tentang bab ni. Masing-masing tanya, ya Rasulullah, boleh tak tolong doakan kepada Allah syafaatkan aku, minta dengan aku supaya syafaatkan. Mana semua kita, mana sahabat-sahabat ni jumpa dengan Nabi SAW, semua minta, ya Rasulullah boleh tolong syafaatkan. Nabi doakan, ya Rasulullah doakan aku nanti aku nak jumpa untuk syafaatkan aku, kamu dekat. Nabi kata insya-Allah. Tapi ini Abu Hurairah tanya bab umum. Dalam banyak-banyak kata Nabi, orang tak pernah tanya lagi melainkan kau je. Maka kata Nabi SAW lagi, as'adun nas, orang yang paling bahagia besok dengan syafaat aku pada hari kiamat ialah orang yang banyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah secara khalisan, secara ikhlas, yang lahir dalam hati dia, min qalbihi, yang wujud, yang datang daripada hati dia, bukan kerana mana ni kenduri,
Ya, bukan kerana sebab mana ada kematian. Tuan-tuan, mana kita ada orang tanya, ya, kalau kita tanam pokok pisang 6 bulan baru dapat makan. Ya, ini kita tanam petang malam dah dapat makan. Ya, apa dia? Penuri. Ya, tanam mati orang mati. Ya. Pagi tanam, tengah hari dapat makan. Ya. Senang je. Ya, kita nak tanam pokok padi pun 2-3 bulan juga dapat makan. Itu pun susah. Ya, ini datang ya. Jadi lepas itu mana Nabi SAW kata, siapa di kalangan umat aku, siapa di kalangan umat aku yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah dengan hati dia, dengan lidah dia penuh keikhlasan. Ya, ikhlas dia disebut kerana apa? Mentauhid, ikhlas dia dalam mentauhidkan Allah. Macam mana dia ikhlaskan hati dia dengan sebut Allah Ta'ala ni? Mana dia hati dia bila sebut lidah la ilaha illallah, mana hati dia sendiri akan membesarkan, mengagungkan Allah. Bila dia sebut la ilaha illallah, mana hati dia, dalam jiwa dia, hanya Allah sahaja Tuhan yang Maha Esa. Allah lah satu-satunya Tuhan. Mana di dalam mengimplementkan di dalam kehidupan pula, mana cari ataupun kita buat itu semuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadis mana au nafsi, ataupun yang lahir dalam mana yang datang dalam diri dia sendiri, mana bukan paksaan, yang bukan dia paksa. Mana ini kelebihan orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Musa alaihi salatu wassalam, mana Allah telah berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb, allimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bih. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berdialog dengan Allah taala, dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Musa ni antara mukjizat dia ialah wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh berinteraksi. Macam mana dia berinteraksi dengan Allah? Mana wallahu a'lam. Kadang-kadang interaksi dengan dia, cakap, mana menggunakan naluri dia. Ada masa dia bercakap macam cakap sorang-sorang, tapi dia dengar apa yang Allah kata. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, allamani, ajarkan kepada aku sesuatu, bagaimana aku boleh mengingat engkau dengan dia. Dan juga wad'uka, dan aku boleh seru, aku boleh menyeru kepada engkau dengan dia. Boleh tak ya Allah, beritahu, ajarkan kepadaku ya Allah, akan satu ilmu yang mana aku boleh bercakap dengan, aku boleh ingat dengan kamu, mana aku boleh ingat kamu, dan juga aku boleh boleh menyeru kepada kamu. Qala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Mana kalimah ni Nabi Musa pun Allah bagikan, inilah kalimah tauhid. Kalimah tauhid la ilaha illallah. Kemudian qala, telah berkata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha. Dia kata, ya Allah, wahai Tuhan, nampaknya semua daripada semua hamba-hambamu, daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi Adam alaihissalam keseluruhan yang beriman kepada malaikat, semua guna kalimah ni. Kullu ibadaka, semua hamba-hambamu, yaqulu, dia mengatakan yang ini. Mana
Allah kata lagi, ya Musa, qul, katakan la ilaha illallah. Dua kali Allah sebut la ilaha illallah. Maka Nabi Musa macam tak puas hati. Dia kata, ya Allah, qal innama uridu syai'an takhussuni bih. Dia kata, ya Allah, aku nak kalau boleh satu kalimah mana kau ajarkan aku kepada kalimah yang khas untuk aku je. Mana khas untuk aku je. Ya. Mana aku tak nak yang lain. Mana orang lain tak nak campur-campur, tak nak orang lain punya. Contoh ibarat macam tu dah. Tak nak orang lain, aku nak, ya Allah, ajarkanlah kepada aku kalimah yang aku sendiri je amalkan. Tak ada orang lain amalkan. Maka kata mata qala ya Musa, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ya Musa, law anna samawati sab'a wal ardaini as-sab'a fi kaffaihi. Dia kata, wahai Musa, kalaulah sekiranya 7 petala langit dan 7 petala bumi ni diletakkan kepada tangan kamu, wala ilaha illallah, dan kalimah la ilaha illallah tu di sebelah tangan kamu satu lagi, lama lat bihinna la ilaha illallah, sudah pasti makna lebih berat lagi kalimah la ilaha illallah itu. Mana Allah berikan, mana semua aku berikan kepada semua hamba-hamba aku, mana sesuatu kalimah yang paling ringan sekali, mudah sangat untuk kita nak sebutlah, tak susah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dalam hati kita, mana kita tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang selayak-layaknya kita sembah. Tiada benda lain yang kita dapat minta pertolongan, tidak ada lain yang boleh kita minta kepadanya melainkan Allah. Mana kalimah tauhid yang mana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, hanya Allah saja Tuhan yang memberikan segala-galanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menganugerahkan segala-galanya. Apa yang ada dekat dalam kita, diri kita, yang ada di luar, ada di dalam, yang atas, di bawah, semuanya adalah pemberian dengan izin Allah taala. Sampaikan kita bernafas pun pakai mana pemberian Allah taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak gerakkan jantung kita, mana susah kita nak bernafas. Baik itu tuan-tuan, ada benda yang kita minta dengan Allah, kita kena minta. Mana ada benda yang kita kena minta dengan Allah. Dan ada sesuatu yang kita tak perlu minta dengan Allah, tetapi Allah bagi kepada kita. Kita tak payah minta. Kalau kita kena minta dengan Allah benda yang Allah tak mana beri secara automatik ni, ramai kita tak hidup kan. Tak hidup kita kata dunia. Apa dia? Mana kita jantung kita ni berdegup. Darah kita berjalan. Paru-paru kita mengambil udara, mengempam semua. Semua itu adalah dia bergerak secara automatik. Kita tak perlu nak minta. Cuma Allah Subhanahu wa taala suruh kita apa? Suruh kita mentauhidkan dia. Minta dengan dia je. Minta dengan Allah. Jangan minta dengan lain. Mana kita minta melalui Allah, mana Allah akan gerakkan kepada hamba. Allah tidak akan turunkan sesuatu tu direct daripada langit dah, tak ada. Kita minta rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala, mana Allah tidak turunkan rezeki itu daripada langit, melainkan biiznillah, kalau diizinkan Allah taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dengan seseorang itu
Ya, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kepada tubuh badan kita, kita berusaha, Allah bagi. Ya, Allah mudahkan perjalanan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala kita cari rezeki. Ya, masuk je, kita rasa sedap je, kita rasa senang aja. Ini mana kita minta dengan Allah. Ya. Banyak sebab kita tengok mana orang-orang yang soleh, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana dia tawakal, dia berusaha, tapi Allah berikan jalan. Ya, kita tengok togu duduk pondok, duduk ngajar orang semua kan. Ya, mana tak ke mana. Tiba-tiba je dia niat gerak nak pergi haji tak lah. Ya, besok lusa ada orang hantar duit. Mana ada? Siapa yang gerakkan? Manusia. Siapa yang? Allah Ta'ala. Ya, yang penting mana kita minta, kita pergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaqulu laha 'abdun haqqan min qalbihi fayamutu 'ala dzalik illa harrama 'ala an-nar la ilaha illallah, rawahu al-Hakim wa qara sahih ala syartihima. Sesungguhnya li'alama bahawa lebih mengetahui akan kalimah yang mana la yaqulu laha abdan, yang tidak dikatakan seseorang hamba secara benar di dalam hatinya, maka kalau mati dia fayamutu, maka sekiranya mati yang demikian itu, maka melainkan Allah mengharamkan kepadanya akan neraka. Kalimah dia apa? La ilaha illallah. Ini antara kalimah-kalimah yang mana yang hadis-hadis yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan la ilaha illallah. Wa kharaja Bazzar, dan dikeluarkan daripada Bazzar dengan isnad daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala mempunyai amud, satu tiang daripada nur baina yadayil arsh. Tiang yang diperbuat daripada cahaya baina yaday, yang diletakkan pada mana daripada arsh sampai kepada bumi. Fa iza qala al-'abdu, maka apabila seseorang hamba itu mengatakan kalimah la ilaha illallah, ihtazzat zalikal arsh, maka bergoncang akan tiang tadi, tiang arsh tadi bergoncang. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada tiang tadi, uskun, berhenti. Maka kata tiang tadi apa? Fayaqulu, maka berkata tiang, kaifa askunu, bagaimana aku nak berhenti, walam taghfir liqailiha, sedangkan belum ada yang mengampunkan kepada orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, okey, kalau macam tu inni qad ghafartu lah. Kalau macam tu, Allah, sesungguhnya aku mengampunkan akan dia. Jadi mana kita sebut kalimah la ilaha illallah itu Allah dah ampun. Sekali kita sebut, Allah ampunkan dosa kita. Sekali kita sebut, Allah ampunkan dosa kita. Jadi mudah je tuan-tuan. Mana kita ni kalau kita buat hari-hari, kita duduk, kita baca la ilaha illallah, mana kita satu hari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, maka Allah akan mengampunkan. Setiap kali orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, tiang arasy itu dia bergegar. Bila tiang arasy bergegar, mana Allah tanya, berhenti. Apa sebab kamu berhenti? Maka tiang arasy kata, ya Allah, aku tidak akan berhenti selagi mana orang yang berkata kalimahmu la ilaha illallah itu tidak diampunkan.
Maka Allah kata, baik, aku akan ampunkan mereka. Maka fayaskunu inda zalik, maka bila dapat ampun daripada Allah, mana berhenti. Ada orang sebut lagi, dia bergegar lagi. Ada orang sebut lagi, dia bergegar. Dia minta dengan Allah, ya Allah, ampunkan dia, ampunkan dia. Mana setiap kali orang-orang ataupun hamba-hamba Allah, setiap di kalangan orang-orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah dalam hati dia dengan keikhlasan dia, maka tiang arasy tadi dia akan bergegar. Ya, sehinggalah mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh orang yang menyebutkan kalimah tersebut, maka barulah tiang itu akan berhenti. Ya. Ya. Dia makluman dari terlepas sampai dunia ini lah. Kematian COVID ni meningkat sangat. Jadi kita tahu kategori kematian COVID ni kita nak Islamic dunia ataupun Islamic akhirat. Baik, mana dia tu bersambung dengan soalan tu berkenaan dengan kematian anggota pemerintahan seperti Polis, tentera semasa beriman dan selepas beriman. Baik, mana kaitan dengan mana kematian orang yang mati dalam keadaan COVID, mana mati COVID, mana dia bagi orang-orang yang beriman, mana seluruh orang yang beriman itu mati dia adalah dikira syahid. Itu yang pertama. Mati dia adalah dikira syahid. Cuma syahid ni dia terbahagi kepada 3. Dia ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Jadi mana orang yang syahid dunia ni, mana hukum orang yang syahid dunia, maka dia kalau sekiranya, contohnya kalau dia berperang pada jalan Allah Ta'ala, tetapi hati dia bukan kerana Allah Ta'ala, dia berperang kerana nak sesuatu, contohnya dia berperang kerana terpaksa, contohnya maka apabila dia mati dia dalam keadaan yang demikian, dia disebut sebagai syahid. Maka kematian itu disebabkan di atas medan peperangan, maka dia tak perlu dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dan dia hanya dikebumikan. Tetapi kematian dia hanya Allah sahaja yang mengetahui, dia syahid dunia ataupun syahid dunia akhirat. Ada orang yang mana mati dia dalam medan peperangan, kemudian dia niat dia kerana Allah Ta'ala untuk menegakkan menegakkan kalimah tauhid atau mempertahankan agama. Ini kita kena ingat, mana syahid, kita kata bila kita kata fi sabilillah, adakah pada zaman Nabi? Tidak. Dia sentiasa berlaku sampai pada hari ini. Mana selagi mana tidak ada hukum yang menasahkan kepadanya, maka dia tetap ada. Maka pada ketika itu, kalau dia mati dalam keadaan yang demikian, niat dia itu untuk mempertahankan agama, yang tanah air, agama tanah air, kemudian mempertahankan maruah Islam, diri dia, kehormatan dia, maka dia dikira sebagai syahid dunia akhirat. Sama hukum dia, mana dia tidak dimandi, tidak dikapan, dan tidak disembahyangkan, melainkan dikebumikan. Yang ketiganya, mana dia ada mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat ni semua orang-orang yang beriman, mana semua orang-orang yang beriman, mana dikira sebagai mati syahid akhirat. Cuma dalam mati syahid akhirat ni ada kategori-kategori. Kategori yang awal ataupun yang terdahulu. Contoh, orang mati bersalin, orang mati terbakar, mati aksiden, mati sakit perut, termasuklah mana orang yang mati COVID hari ni. Makna mati yang ditimpa dengan bencana, itu termasuk. Maka
pada kaedah orang yang mati syahid. Cuma dalam bab hukum bagi orang yang mati syahid akhirat ini, dia wajib dimandi kapan dan disembahyangkan dan dikebumikan. Cuma kaedah mana pada orang yang mati COVID ni, kenapa dia tak dimandikan? Dia cuma ditayamumkan saja. Ya, dia ditayamumkan, dia tak mandi, tapi dia mana tayamum, kemudian dia sembahyang dan dia ke bumi. Jadi mana bukan bermakna bila dia tidak dimandikan pada ketika itu dia syahid mana dunia akhirat, tidak. Tetapi disebabkan mungkin darurah, mana mungkin sebab mana dia punya virus tu mana tidak boleh bersentuhan, boleh menyebabkan orang lain akan. Jadi sebab itu antara sebab kenapa dia itu tidak dimandikan. Jadi itu jadi mana kita kata bahawa mana orang-orang yang mati dalam keadaan yang hari ni yang mati sebabkan dengan COVID itu, bila kita kata kita sangka baik. Jadi para ulama kita contemporary ni ataupun ulama kita hari ni mereka memfatwakan mereka ni adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang mati seperti orang mati kebakaran, orang yang mati dalam keadaan tenggelam dan sebagainya. Adapun orang yang mati dalam keadaan yang sakit tua dan sebagainya, maka pada ketika itu dia juga dikira sebagai mati syahid akhirat. Cuma kategori dia itu tidak sama dengan mana kategori orang yang mati sakit perut, tenggelam dan sebagainya. Dia ada tingkatan kedudukan dalam bab mana kematian tersebut. Mana orang yang dia asalkan dia orang yang beriman. Mana orang yang beriman. So, orang yang kafir juga mereka mati. Mana dia dekat mana, tapi dia mati sebagai dunia je. Syahid dikira syahid dunia. Mana istilahnya orang kata, kita kata mana dia habis dekat situ je. Habis dekat situ. Dunia bila dia mati habislah. Mana kita kata syahid ni adalah sesuatu yang mana al-maut. Cuma kategori syahid itu dia berbeza di kalangan orang yang mati tersebut. Jadi mana tentang orang yang itu setiap hari Jumaat saya ada sebut ada 5 golongan yang akan mendapat kebaikan nanti di alam kubur. Ada 5 golongan yang mendapat kebaikan di alam kubur nanti, dapat perlindungan di dalam kubur. Yang pertamanya iaitu Nabi kata orang yang mempertahankan negara. Orang yang berjaga untuk mempertahankan akan orang lain. Contoh polis, tentera. Hari ni kita tengok mana macam doktor, mana freelance, orang yang duduk barisan hadapan, mana yang asalkan mereka tu mana jaga orang lain. Kita sedap-sedap duduk tidur, kita duduk seronok, mana boleh jalan ke mana, dia terpaksa bekerja untuk dia nak mempertahankan daripada dengan musuhnya, pencurinya, dengan apanya. Jadi kalau sekiranya mati dia itu sebagai dalam keadaan dia bertugas, pada ketika itu dia mempertahankan kepada maknanya nyawa dia demi menyelamatkan orang lain, maka pada ketika itu mana dia akan mendapat kelebihan. Nabi kata nanti dekat dalam kubur mana dia tidak akan disoal, tidak akan ditanya oleh malaikat. Tapi dengan syaratlah, syarat dia punya hubungan dia dengan Allah, dia kena jaga. Apa yang Allah perintah yang wajib, apa yang wajib yang difardukan Allah, puasa, mana sembahyang, kalau dia ada rezeki zakat, makna yang tu wajib dia kena laksanakan. Tapi kalau sekiranya dia mempertahankan, dia mana dia jaga orang, polis contohnya,
mana dia boleh jaga kita daripada kita aman, negara kita aman, tak ada. Sedangkan mana dia buat, mana sembahyang pun tidak, apa pun tidak, langgar perintah Allah, dia tetap juga dikira orang yang ma'asi. Dia tetap juga orang yang melakukan maksiat. Jadi pada ketika itu mana dia tidak akan mendapat kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun kalau dia dah pencen, mana dia dah jadi, kalau kita mana kalau polis ke tentera pencen, dia jadi orang awam. Dia jadi orang awam, tak ada apa kan. Kalau nak balik, mana jadi jagalah. Ataupun jadi rukun tetangga ke, jaga kampung ke, jaga, dapat balik lah. Dia dapat balik. Mana tu? Mana yang penting, mana Nabi kata orang itu dia niat untuk nak jaga orang lain, menjaga keamanan, supaya kalau kita kata tempat kita ada rukun tetangga, kita pun mana masuk untuk jadi rukun tetangga, ngayar je, tiba-tiba satu hari malam tu kita kena jaga, nasib tak baik, mana jatuh lubang, meninggal kita dalam lubang tu, meninggal dalam lubang. Bukan kena bunuh orang pun, mana meninggal dalam lubang, kena duduk jaga orang. Sebab malam tu kata pencuri banyak lah, apalah, kita pun duduk jaga. Meninggal kita tu, mana Allah berikan kepada dia dengan kelebihan, sebab dia tidak akan disoal nanti di hadapan. Aman dia duduk dekat dalam kubur dia dalam keadaan yang tidak akan ditanya, disoal oleh malaikat. Kenapa? Sebab ni, sebab dia jaga orang lain. Tapi mana kata kena selesai dulu, mana hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Sebab itu ada 5 perkara. Yang keduanya, Nabi SAW kata, mana orang yang membaca surah Al-Mulk pada setiap hari, pada malam hari. Ini yang kita buat tuan. Ini yang kita amalkan, mana kita baca setiap lepas solat isyak, kita baca surah Al-Mulk. Ini memang ada hadis Nabi SAW, antara orang yang dapat sentosa, aman dia daripada azab kubur, azab daripada fitnah kubur. Dia duduk masuk tu dia hilang goyang kaki. Walaupun kadang dia tak ada amal soleh lain, dia jaga sembahyang, jaga. Dia puasa, dia jaga. Amal-amal lain tak ada. Mana tapi dia tiap-tiap malam dia akan baca surah Al-Mulk. InsyaAllah dia akan dapat kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi di samping itu, mana kita amalkanlah apa yang Nabi SAW mana beritahu kepada kita, iaitu kita perbanyakkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mudah saja mana untuk kita nak sebut, mudah saja untuk kita nak baca, mudah saja kita nak bertutur dengannya. Jadi sebab itu mana amalkan. Jadi insya-Allah nanti kita tengok kelebihan orang yang baca la ilaha illallah 100 kali, 10 kali, apa kelebihan yang disebutkan oleh mana Nabi SAW tentang mana penggunaan kalimah yang tayyibah ini, ataupun kalimah yang utama, yang baik, yang Allah berikan khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا ورب فقهنا وفقهنا وقرابات لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.